Berita Al-Hijrah 16 Rejab 28 Februari. Ibu bapa bunuh anak gadis ke tali gantung. Juga kenamaan jangan ambil kesempatan. Pentingkan frontliners dahulu untuk suntikan vaksin COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya, Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Sepasang suami isteri dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu selepas didapati bersalah membunuh anak gadis mereka 5 tahun lalu, dan hukuman dijatuhkan terhadap Anwar Yusof 55 tahun dan isterinya Murni Ahmad 40 tahun selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Bagaimanapun, dua lagi anak mereka, Siti Sarah Anwar 26 tahun dan Amir Sharif Anwar 19 tahun dibebaskan daripada pertuduhan yang sama. Mengikut pertuduhan, 4 beranak ini didakwa bersama-sama membunuh mangsa Siti Hajar Anwar yang ketika kejadian berusia 22 tahun pada 26 April 2016. Kesalahan itu dilakukan di Jalan Air Putih, Taman Semarak, Binjai, Cukai, Kemaman, kira-kira jam 10.45 malam. Mereka didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang memperuntukkan hukuman di bawah Seksyen 35 Akta yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Zul Fazliah Mahmud dan kesemua tertuduh diwakili Peguam Bela Mas Lila Ismail. Tragedi menimpa mangsa diketahui selepas polis curiga dengan laporan kematian yang dibuat bapa gadis itu pada 26 April 2016. Gadis itu dikatakan mengalami sakit biasa namun terdapat kesan gigitan di badan selain lebam di bahagian mata yang membongkar jenayah yang dilakukan ahli keluarganya sendiri. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyifatkan adalah tidak wajar untuk memberi keutamaan kepada semua exco negeri disuntik vaksin COVID-19 bagi fasa pertama. Dalam ciapan Twitternya petang tadi, beliau memandang serius dakwaan bahawa ada golongan VVIP, potong barisan atau potong queue dalam mendapatkan vaksin berkenaan. Jelasnya, mana-mana pihak yang ada maklumat tentang perkara itu boleh menghubunginya menerusi email untuk siasatan lanjut. Beliau mengulas ciapan seorang doktor yang menerima makluman tentang apa yang berlaku di Kelantan. Ia dipercayai membabitkan isu potong queue yang menyebabkan para petugas perubatan dan barisan hadapan terpaksa memberi laluan kepada kenamaan berkenaan bersama 200 kaki tangannya untuk disuntik vaksin COVID-19. Pun begitu, Khairi Jamaluddin berkata pihaknya sedang memantau perkara itu di media sosial berkait kejadian memotong barisan. Beliau kesal kerana meskipun ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN tersenarai dalam penerima suntikan vaksin untuk fasa pertama, namun ada juga yang bukan daripada golongan itu berusaha meletakkan diri mereka bagi menerima suntikan fasa yang sama. Jelas beliau lagi, wakil-wakil rakyat juga menerima suntikan secara berperingkat. Dan kerajaan akan memanfaatkan pelbagai medium penyampaian yang ada dalam usaha menerapkan kefahaman kepada masyarakat berkaitan program imunisasi vaksin COVID-19 kebangsaan dan sejauh mana pentingnya ia dijayakan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syahri berkata program itu digerakkan melalui pelbagai agensi menerusi medium seperti media sosial dan arus perdana bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan masyarakat mengenai pengambilan suntikan vaksin. Semua kita telah menggunakan strategi pelbagai termasuk mainstream punya media, termasuk juga agensi-agensi kita digerakkan dan semua menteri, timbalan menteri dan agensi kerajaan digerakkan untuk turun ke bawah bagi memahamkan rakyat. Tak ada dua isu lah. Pertama vaksin, yang kedua soal yang berkaitan dengan darurat yang proklamasi diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Pendekatan itu, kata beliau, diharap dapat memberi pencerahan sebaiknya kepada orang ramai berkaitan keperluan suntikan vaksin COVID-19 terutama dari hukum syarak.
Ia sekaligus mengelakkan mereka terkeliru dengan persepsi negatif yang cuba ditimbulkan golongan anti-vaksin. Mengulas lanjut, kata Dato' Ahmad Marzuk, agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri turut turun ke lapangan memberi penerangan secara terperinci berkenaan kepentingan pengambilan vaksin. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan program penyerahan sumbangan My House Yayasan Pembangunan Ikrami Islam Malaysia YAPIM di Kampung Baru Tanah Merah. Program Inspirasiku My House merupakan program kerjasama YAPIM bersama pelbagai agensi termasuk TV Al-Hijrah bertujuan membantu menyiapkan rumah golongan asnaf terpilih serta mereka yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup. Esok genap setahun pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan malam ini berlangsungnya Majlis Solat Hajat dan Bacaan Yasin di Masjid Putra Putrajaya sempena sambutan berkenaan yang turut dihadiri Tan Sri Muhyiddin sendiri bersama anggota-anggota kabinetnya. Jadi di Putrajaya ketika ini, wartawan kita Abdul Hanan Abdul Rahman sudah pun bersedia berlintas langsung untuk berkongsi acara yang diadakan malam ini. Terima kasih kepada Wan Kamarudin yang kini berada di studio TV Al-Hijrah. Saya Hanan Abdul Rahman kini sedang berada di Masjid Putra untuk solat hajat perdana sempena setahun pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN pada hari ini. Dan Masya Allah, majlis bermula seawal pukul 7 malam tadi dengan ketibaan tetamu jemputan, dan Alhamdulillah majlis berlangsung dengan SOP yang sangat ketat. Semua tetamu jemputan yang hadir pada malam ini perlu scan QR code menggunakan aplikasi My Sejahtera dan seterusnya diperiksa suhu sebelum dibenarkan untuk masuk. Dan seterusnya kita melihat ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin tepat jam 7 suku malam tadi, dan azan berkumandang tepat jam 7.29. Seusai azan habis, solat maghrib berjemaah yang dipimpin oleh yang berbahagia Ustaz Haji Ikmal Zaidi Hashim yang merupakan imam besar Masjid Putra, dan seterusnya solat hajat berlangsung diimamkan pula oleh Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah yang merupakan mufti wilayah Persekutuan, dan seterusnya majlis diteruskan lagi dengan bacaan Yasin dan doa selamat dipimpin oleh Ustaz Syukri Ali dan ditemani oleh Ustaz Tirmizi Ali dan juga Ustaz Amir Rahman Abbas. Dan seusai majlis bacaan Yasin sebentar sahaja lagi, majlis diteruskan dengan haflah Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali dan juga Ustaz Amir Rahman Abbas serta Ustaz Wan Ainuddin Helmi Abdullah dan juga Ustaz Syukri Ali. Dan seusai habis program gema haflah Al-Quran dan juga gema selawat, para tetamu akan menunggu solat Isyak, dan saya dimaklumkan azan Isyak akan berkumandang tepat jam 8.38 malam ini, dan solat Isyak berjemaah akan diteruskan dan seterusnya majlis pun bersurai. Dan apabila majlis bersurai, menandakan berakhirlah program solat hajat perdana sempena setahun pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional selama setahun memerintah. Masya Allah. Dan sekarang ni kita dapat lihat pelbagai tetamu daripada kerajaan, daripada ketua-ketua agensi kerajaan, ketua setiausaha negara dan juga ahli jemaah menteri dan juga timbalan-timbalan menteri turut bersama memeriahkan majlis pada hari ini, insya-Allah. Dan sekarang ni majlis akan diteruskan lagi. Jadi untuk maklumat lanjut, jangan lupa teruskan menonton berita Al-Hijrah. Sekian saja daripada saya, Hanan Abdul Rahman, dan juga Zack yang merupakan juru kamera dari Masjid Putra Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Masya Allah, terima kasih Abdul Hanan, live dari Masjid Putra Putrajaya. Jadi, jangan lupa esok amanat penting Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan kami bawakan bermula jam 9.30 pagi bersempena dengan setahun pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, dan kita berehat seketika dan bakal menyusul selepas ini. Kegembiraan mandi laut berakhir tragedi. Tayangan 4 kanak-kanak yang bermandi-manda di pantai Sungai Ular, Cerating lewat petang semalam berakhir tragedi apabila 3 daripadanya lemas. 2 daripada mangsa dijumpai semalam manakala seorang lagi ditemui tengah hari tadi.
Fitrah Dia Zahra Zaidi, 9 tahun, dijumpai kira-kira jam 6 petang semalam, manakala Nur Najwa Arifin, 13 tahun, ditemui kira-kira sejam kemudian. Hanya Fitrah Dia Zulaikha, 13 tahun, kakak kepada Fitrah Dia Zahra, berjaya diselamatkan nelayan tempatan sekitar 5.45 petang semalam. Mangsa terakhir Muhammad Fazrul Hakimi Arifin, 11 tahun, ditemui 12.47 tengah hari tadi. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Malaysia Pahang, Kapten Maritim Muhammad Suhari Hussein, mengesahkan laporan kejadian tersebut. Mayat Muhammad Fazrul Hakimi ditemui oleh pasukan mencari dan menyelamat kira-kira 500 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Kesemua mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk bedah siasat. Operasi mencari dan menyelamat membabitkan kekuatan seramai 107 anggota polis, bomba Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Maritim Malaysia. Kesemua mangsa yang tinggal di kuartus Guru Sekolah Kebangsaan SK Sungai Ula, kira-kira 200 meter dari lokasi, datang ke pantai berkenaan bersama keluarga untuk bermandi-manda. Dan esok sesi persekolahan secara bersemuka melibatkan murid prasekolah tahun 1 dan 2 di sekolah rendah seluruh negara akan bermula selepas beberapa kali tertangguh akibat situasi semasa penularan COVID-19. Jadi siang tadi kami tinjau seketika di Perak, ibu bapa yang membuat persiapan awal membeli pakaian dan peralatan sekolahan sama ada di saat akhir atau yang telah membelinya sejak hujung tahun lalu. Ada juga ibu bapa membuat keputusan membeli keperluan sekolah anak pada saat-saat akhir. Tinjauan TV Al-Hijrah di Ipoh mendapati orang ramai bersilih ganti mengunjungi premis-premis jualan barangan persekolahan bagi mendapatkan keperluan anak masing-masing. Pemilik premis perniagaan berkata orang ramai mula bersesak-sesak sejak 3 hari lepas. Dia mula daripada hari Jumaat lah. Sebelum-sebelum ni pun ada juga yang beli tapi tak seramai macam ni lah. Mungkin dia orang buat panic buying sebab dah 1 hari bulan dah start sekolah. So hari Jumaat, hari Sabtu tu dah mula ramai. Katanya walaupun pelanggan ramai, namun pihaknya menetapkan jumlah pelanggan pada satu-satu masa dan memastikan mereka patuh prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Sementara itu, kebanyakan ibu bapa yang ditemui Berita Al-Hijrah berkata mereka memilih membeli pada saat-saat akhir. Korang tidak yakin sekolah akan dibuka seperti biasa. Mungkin ada lagi tak tahulah sebab last year pun few time juga dah delay kan. So this year pun macam kita macam tak over confident. So bila confirm nak ni baru kita belilah macam tu. Ingatkan tak nak beli lagi sebab takut PKP lagi. Sudah macam dah umumkan kena dah start sekolah. So kena beli jugalah. Esok dah nak pakai dah. So beli apa tadi? Beli kasut sekolah dengan alat tulis. Ada tu baju dah beli. Hari ni kita beli baju, esok umum PKP. Saya pun bekerja mencari rezeki. Saya sebagai pemandu lori ni kerjanya tak tentu masa, balik lewat. So itu sebab ada peluang hari ni hari terakhir. Inilah masanya untuk mencari barang sekolah dia. Di Negeri Sembilan, kerjasama Badan Bukan Kerajaan, NGO dan sukarelawan membantu operasi sanitasi di premis sekolah sebelum ia dibuka esok. Dan usaha berkenaan dilihat mampu meningkatkan lagi keyakinan ibu bapa terhadap keselamatan dan kesihatan pelajar. Pengarah projek sanitasi sekolah Abdul Rahman Anwar dari Brigade Negaraku berkata, NGO itu turut memberi sumbangan sanitasi percuma kepada lebih 50 sekolah di seluruh Negeri Sembilan. Pihaknya menyediakan peralatan dan cecair bahan kimia untuk disembur di semua bangunan dan kelengkapan sekolah. Peralatan yang digunakan adalah satu mesin khas yang mengikut spek daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya kita ada menggunakan bahan seperti Dettol dan juga satu cecair khas untuk sanitasi ini. Guru yang turut serta dalam program sanitasi itu sangat teruja dan komited membuat persiapan terbaik buat anak murid mereka yang bakal hadir esok. Ibu bapa juga berpendapat pengumuman Kementerian Pendidikan berhubung pembukaan sekolah adalah tindakan wajar dan melegakan walaupun terpaksa akur prosedur operasi standard SOP ketat yang ditetapkan. Anak saya dah sediakan buku, dah gosok baju, kasut semua dah sediakan. Memang dia nak sekolah sangat besok dah.
Selama ni macam mana? Selama dia bosan nak duduk rumah, kerja sekolah pun dia kadang buat, kadang tak buat macam tu kan. Sebab dia kata nak belajar depan cikgu dia. Persediaan untuk barang-barang sekolah yang lain pun semua dah beli. Jadi dia orang teruja lah untuk nak pakai baju baru, untuk nak pakai semua baru balik. Walaupun macam anak saya dah darjah 6 tahun ni, lagipun dia mungkin insyaAllah ada peperiksaan kan. Jadi dia memang bersedia lah, memang dia orang nak pergi sekolah jumpa cikgu, sebab kat rumah pun kalau dia orang belajar tak berapa faham kan. Kalau berjumpa dengan cikgu bersemuka, dia orang lagi faham. Jadi dia orang memang teruja lah untuk. Dan seterusnya kita saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Auckland lockdown kali kedua bulan ini. Bandar terbesar New Zealand, Auckland, kembali menguatkuasakan perintah berkurung selepas beberapa kes jangkitan COVID-19 baru mula dikesan. Dan bandar itu, menurut Perdana Menteri Jacinda Ardern, malam semalam akan dikenakan 7 hari lockdown. Perintah berkurung itu menyusuli arahan duduk di rumah yang dikuatkuasakan pada pertengahan bulan ini ekoran pengesanan jangkitan dari varian United Kingdom yang dilapor mempunyai kebolehjangkitan yang lebih tinggi. Daripada kes berkenaan, timbul 14 kes baru yang dikaitkan dengan kluster yang sama. Sementara itu, penguatkuasaan perintah berkurung 7 hari ini menyaksikan kebenaran hanya akan diberi bagi urusan membeli barangan keperluan dan kerja-kerja yang penting sahaja. Ruang-ruang awam diarah tutup. Seluruh New Zealand juga menghadkan perhimpunan awam. Sementara itu, hari ini tiada kes jangkitan baru dikesan dan setakat hari ini, daripada 5 juta populasinya, New Zealand hanya merekodkan lebih 2,000 kes sahaja sejak pandemik melanda, manakala 26 rakyat negara itu telah terkorban akibat terkena jangkitan. Presiden Joe Biden berkata Amerika Syarikat akan mengumumkan pendiriannya berhubung hasil siasatan oleh bahagian risikan negara itu esok bahawa putera mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengarahkan pembunuhan wartawan Washington Post Jamal Khashoggi. Dan Biden sebelum ini dikritik kerana dilihat tidak tegas dalam isu berkenaan. Semalam, Arab Saudi menolak hasil risikan Amerika Syarikat berhubung kes bunuh Khashoggi yang mendapati putera mahkota terbabit mengarahkan pembunuhan berkenaan. Pun begitu, ramai ternanti-nanti apakah pendirian pentadbiran Biden. Biden bagaimanapun tidak mengulas lanjut berhubung pengumuman esok itu. Laporan dikeluarkan oleh Badan Perisikan Amerika Syarikat menyimpulkan bahawa putera mahkota itu meluluskan operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh Khashoggi. Lagi kupasan tentang pembunuhan Khashoggi akan kami bawakan menerusi Globe Al-Hijrah 8.45 malam nanti. Sementara itu, Ibu Negara Arab Saudi, Riyadh dikejutkan dengan siri gegaran disyaki susulan serangan drone dan peluru berpandu oleh militan Houthi dari Yaman, walaupun setiap serangan itu berjaya dipintas. Pintasan itu menyebabkan serpihan peluru bertaburan di kawasan kediaman orang awam. Visual amatur menunjukkan situasi ketika pintasan ke atas peluru berpandu itu berlaku. Gabungan yang dipimpin Arab Saudi menyatakan ia berjaya memintas peluru berpandu balistik Houthi yang menyasarkan Riyadh. Serangan itu berlaku ketika Arab Saudi menjadi tuan rumah kejuaraan Formula E di pinggir Riyadh yang dihadiri oleh putera mahkota Muhammad bin Salman. Di Nigeria, ibu bapa kepada 300 murid sekolah yang diculik dari sebuah sekolah di barat laut Nigeria masih menunggu perkembangan kes berkenaan selain mengharapkan anak masing-masing dikembalikan dengan selamat. Dan polis percaya kesemua mangsa dibawa ke dalam hutan.
Penculikan berlaku malam kemarin dan susulan kejadian, Gubernur tempatan mengarahkan semua sekolah berasrama ditutup serta-merta. Polis memulakan operasi mencari dan menyelamat bersama-sama tentera bagi menjejaki siapakah penyamun yang bertanggungjawab menculik pelajar-pelajar terbabit. Presiden Muhammadu Buhari mengutuk penculikan itu sebagai tidak berperi kemanusiaan dan tidak boleh diterima. Penculikan pelajar sekolah pertama kali dilakukan oleh kumpulan jihad Boko Haram dan Daesh di wilayah Afrika Barat. Namun taktik itu kali ini digunakan oleh kumpulan militan lain tanpa diketahui motif dan sebabnya. Baik, dalam berdepan cabaran pandemik COVID-19, tidak banyak pilihan buat mereka yang terjejas pendapatan, melainkan menceburi bidang perniagaan dan pada masa sama tidak bergantung kepada kerja makan gaji. Jadi, menyedari keperluan itu, syarikat produk kesihatan Saunaku menawarkan lebih 500 peluang kepada yang berhasrat menambah pendapatan mereka. Penolong pengurus Saunaku Nur Ivana Roslan berkata, sebagai sebuah syarikat yang sudah lama bertapak dan mempunyai asas perniagaan yang kukuh, peserta program dipastikan mempunyai ilmu dan pengetahuan untuk menjadi ejen berjaya. Saunaku juga turut menyediakan pasukan sokongan dan bahan untuk memudahkan mempromosikan produk. Jika sebelum ni Saunaku hanya fokus untuk pencarian ejen sahaja, tapi kini Saunaku telah membuka peluang dengan syarat yang lebih mudah dengan pencarian dropship. So hal ini kerana Saunaku ingin membuka peluang yang lebih besar kepada orang ramai bagi menghadapi saat-saat getir untuk menghadapi cabaran pandemik pada masa kini. So, di mana ia juga sedikit dapat membantu orang ramai di luar sana untuk mencari pendapatan sampingan. Di samping itu, Ibu Pejabat Saunaku juga menggunakan banyak platform media untuk tujuan promosi sekaligus membantu ejen dan dropship mendapatkan prospek dengan mudah. Lebih mudah, ejen dan dropship Saunaku tidak perlu menyimpan stok. Sebaliknya, urusan pengurusan produk dikendalikan oleh pihak Ibu Pejabatnya. Sementara itu, syarat untuk menjadi ejen Saunaku, seseorang hanya perlu membuat belian dalam satu risip. Manakala orang ramai yang berminat menyertai syarikat ini boleh hubungi Ibu Pejabat Saunaku di Taman Perindustrian Tasik Perdana Puchun Selangor atau layari laman susawang www.saunaku.com.my. Baik, jangan lupa Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini dengan isu hangat minggu ini berkaitan pembunuhan berprofil tinggi Jamal Khashoggi bersama Zaim Zamani. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.